Tajuk kami adalah pasaran untuk perkhidmatan undang-undang dan kebangkitan firma undang-undang franchise. Okey, seterusnya. Okey, pengenalan. Punca dan kesan perubahan yang mengubah persekitaran kerja peguam telah dibahaskan. Antara topik perbincangan yang dibahaskan ialah yang pertama, pertumbuhan pesat peguam baharu sejak 1970-an lagi. Kedua, pengembalian semula periklanan. Yang ketiga, penghapusan jadual yuran minimum persatuan peguam. Okey, yang kedua, perubahan ni kerana kawalan profesional ke atas pasaran perkhidmatan undang-undang yang semakin terhakis. Okey, yang ketiga, firma guaman franchise menyediakan perkhidmatan perundangan peribadi pada yuran kadar rata yang kompetitif. Okey, yang keempat, pelanggan yang kebanyakannya diperoleh melalui periklanan televisyen dan perkhidmatan undang-undang diseragamkan dan dikeluarkan secara besar-besaran dengan menggunakan borang boilerplate dan program komputer proprietary. Okey, next. Okey, seterusnya data dan kaedah yang digunakan adalah artikel ini menggabungkan perbincangan umum tentang perubahan pasaran untuk perkhidmatan guaman organisasi firma dan inovasi firma guaman franchise Arthur and Nelson dan Beck and Daniel. Dia menggunakan kaedah pemerhatian. Kaedah pemerhatian ni macam organisasi firma, organisasi kerja dan kejayaan periklanan televisyen. Okey, seterusnya artikel ni menggunakan kaedah temu bual, iaitu menggunakan pengurus berdasarkan jadual temu duga separa berstruktur menggunakan pita audio yang dirakam dengan kebenaran daripada responden. Okey, next. Okey, seterusnya kita masuk kepada pasaran yang berubah untuk perkhidmatan profesional. Okey, pada tahun 1967 hingga 1982, perkhidmatan undang-undang perniagaan ni berkembang hampir 2 kali ganda kadar dan menyebabkan gaji syarikat bersekutu meningkat pada tahun 1980-an lagi. Okey, seterusnya pendapatan peguam persendirian ni merosot sebanyak 30%, manakala bilangan pengamal solo meningkat. Okey, yang ketiga, cabaran mahkamah berjaya untuk menghalang jadual bayaran minimum persatuan dan sekatan etika ke atas periklanan oleh peguam, juga meningkatkan peguam. Okey, seterusnya yang keempat, mahkamah memuaskan hati pengguna dan menyokong pasaran bebas tanpa memberikan keputusan yang jelas. Okey, pasaran ni menafikan sepenuhnya persatuan peguam dan menyatakan hak untuk mengawal aktiviti profesional. Okey, next. Okey, kita sambung. Okey, keenam. Okey, beberapa perkhidmatan rasa kini lebih kompetitif berbanding sebelum ni. Jadi disebabkan tu peguam ni ambil kesempatan daripada periklanan tersebut. Kemudian peningkatan persaingan dengan firma yang lebih besar membawa kepada peningkatan pengkhususan. Okey, yang kesembilan, contoh yang macam seperti pelan perkhidmatan guaman, prabayar dan klinik guaman. Okey, yang ke-10, pelan perkhidmatan guaman prabayar menyediakan pelanggan dengan cara yang inovatif untuk membeli perkhidmatan guaman individu. Okey, seterusnya. Kebangkitan firma undang-undang franchise, yakni inovasi berorientasikan pasaran. Okey, yang pertama, profesional akan berusaha untuk mengurangkan kos overhead dan meningkatkan produktiviti, mencari pelanggan baharu dan membezakan diri mereka daripada pesaing. Okey, yang kedua, firma guaman franchise ni menggunakan komputer dan peranan kerja khusus untuk menyeragamkan pengeluaran dan penyampaian perkhidmatan
undang-undang peribadi kepada pengguna lah. Okey, yang ketiga, firma guaman franchise ni berkembang sebagai cabang kompetitif klinik guaman. Okey, next. Okey, yang kesambung yang keempat, walaupun pejabat bantuan guaman berkhidmat kepada golongan miskin dan tidak berkemampuan, tapi perlu meningkatkan akses kepada perkhidmatan untuk golongan yang sederhana. Okey, seterusnya, sebab kebanyakan klinik guaman ni tak dapat berkembang dan bersaing dengan baik dalam pasaran mereka kerana peraturan etika Persatuan Peguam Amerika melarang orang awam daripada melabur dalam firma guaman. Okey, yang keenam, firma franchise ni terpaksa menggunakan kaedah inovatif untuk menarik modal. Okey, saya serahkan kepada rakan saya iaitu Amira Balkis. Okey, baiklah. Kita pergi kepada faedah organisasi franchise. Yang pertama, pengembangan dan penggunaan periklanan televisyen untuk membantu mewujudkan pasaran besar-besaran untuk perkhidmatan undang-undang. Yang kedua, firma guaman franchise cuba menyelesaikan masalah ini dengan membangunkan sistem pengeluaran yang cekap. Kemudian, daripada mempunyai kadar pengurus yang besar yang mengawasi operasi dan kualiti perkhidmatan yang disediakan, firma guaman franchise menyediakan kaki tangan pejabat cawangan mereka. Seterusnya, okey, kita pergi kepada faedah penyeragaman. Yang pertama, membolehkan kaki tangan pejabat cawangan memberi perkhidmatan kepada pelanggan dengan cekap. Yang kedua, bantu firma guaman franchise untuk membangunkan skala ekonomi. Yang ketiga, membenarkan pejabat cawangan mengambil kesempatan daripada pasaran pembeli untuk peguam. Seterusnya, okey, kita pergi kepada peguam terasing. Yang pertama, organisasi franchise dia menyediakan orientasi ideologi bahawa seseorang itu boleh menjadi pekerja yang menikmati faedah amalan solo pada masa yang sama. Kemudian, pengurusan atasan di firma franchise tersebut berpendapat bahawa peguam adalah ahli perniagaan yang tidak baik. Jadi, kami boleh melakukan segala-galanya untuk mereka. Daripada ideologi amalan solo juga mengadu semasa temu bual bahawa mereka tidak dapat dengan mudah memindahkan kemahiran franchise mereka kepada amalan bebas. Kita pergi kepada apakah profesional berada dalam risiko. Kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah kerja profesional mungkin tertakluk kepada rasionalisasi dan de-skill. Yang kedua, sesetengah mungkin dilindungi dengan baik, manakala yang lain hampir tidak mempunyai perlindungan daripada persekitaran pasaran kompetitif. Yang ketiga, dua pasaran utama dalam profesyen undang-undang iaitu perkhidmatan peribadi dan perkhidmatan korporat. Okey, peguam korporat telah mendapat manfaat daripada pasaran yang berkembang hampir 2 kali lebih pantas daripada pasaran untuk perkhidmatan peribadi. Yang seterusnya, firma guaman franchise mencadangkan bahawa kerja profesional adalah paling tertakluk kepada de-skilling apabila 3 syarat dipenuhi, iaitu yang pertama, persaingan yang kuat dalam kalangan pengamal untuk pelanggan. Yang kedua, lebih asas atau rutin perkhidmatan yang ditawarkan, lebih besar peluang untuk penyeragaman perkhidmatan tersebut. Yang ketiga, pengurangan skill iaitu de-skill. Seterusnya, okey, kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah apabila mana terdapatnya dasar kerajaan ataupun keputusan mahkamah yang mengancam memberikan perubahan terhadap persekitaran sesuatu kejaya, maka akan wujudnya kebimbangan dan akibat yang bakal terjadi. Okey, baiklah. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.